Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini diizinkannya kita berada di dalam majlis ilmu. Dengan izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini. Walaupun saya pagi tadi lupa, tak teringat. Saya tulis dalam Facebook saya hanya ada satu program di malam ni. Udah tengah hari, kadang-kadang hari baru teringat. Oh ya, rupanya ada di tapah ni. Tak teringat. Mana buatnya? Itu jangan guru melakukan tu Guru melakukan tu ni selalu lupa saja. Nak guru cari dia orang muda sikit, senang tu dia ingat je. Jadi muda ingat pun. Peringatan tu tak dapat. No call from you. You no call, I patutnya no come lah. Tapi ingat tu datang juga lah. Alhamdulillah. Kali ni datang, walaupun lambat sikit je lambat. Kata pukul 3, 5 minit pun sampai. Alhamdulillah. Tak ada jam hari ni. Tapi 3 kali juga. 3 gilio pun sampai. Pukul lepas. Mula tersekat. Itu hijau. Jalan lagi tersekat lagi. Tersekat lagi. Pukul yang ketiga pukul lepas. Alhamdulillah. Dapatlah kita meneruskan kuliah kita, mudah-mudahan berjaya kuliah kita pada petang ini. Baik, perempuan. Untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita dah cerita tentang pengarangnya, biografinya dah cerita.
buku-buku yang dikarangnya dah cerita. Untuk petang ini kita mula mempelajari bab yang pertama tentang asas akidah, kan? Bahagian yang pertama, perbahasan yang menyatakan sejumlah ilmu-ilmu dan asas-asas dalam akidah. Dia ada 10 asas. Asas yang pertama, zat Allah Ta'ala. Yang kedua, asas yang kedua, Allah Maha Suci, Taqdis. Asas yang ketiga, Allah Maha Berkuasa, artinya Al-Qudrah, Allah itu berkuasa. Asas yang keempat, Allah Maha Mengetahui, Al-Ilm. Asas yang kelima, Allah Maha Berkehendak, Al-Iradah. Asas yang keenam, Allah Maha Mendengar dan Melihat, Sam'un wa Basarun. Mendengar lagi, melihat, atau sama dan basar. Senang ceritanya, nak wakaf senang. Yang ketujuh, Allah Maha Berkata-kata, Al-Kalamu. Al-Kalamu, artinya berkata-kata Tuhan tu. Yang ke-8, perbuatan Allah dan perlakuan makhluk. Allah buat, makhluk pun buat. Ada beza tak antara perbuatan makhluk dan perbuatan Allah? Mesti jauh bezanya. Allah pun buat, tapi apa yang Allah buat makhluk tak boleh buat. Allah buat matahari, makhluk boleh buat matahari. Allah buat bulan, makhluk boleh buat bulan. Allah jadikan manusia, makhluk boleh buat manusia. Patung boleh buat lah manusia, betul? Boleh? Tu. Jadi Allah pun boleh melakukan sesuatu, kita pun boleh melakukan sesuatu, tapi ada beza, hakikat tak sama. Asas yang ke-8, perbuatan Allah dan perlakuan makhluk. Yang ke-9, hari akhirat. Semua kita ni akan pergi ke akhirat besok. Tak ada siapa yang nongkat dunia. Yang ke-10, kenabian tentang kerasulan, itu. Jadi pelajaran yang pertama kita pada petang ini ialah asas yang pertama, zat Allah Ta'ala. Kita nak kenal zat Allah Ta'ala. Zat tu puan-puan, bukannya zat makan, bukannya protein, vitamin, karbohidrat, zat besi, bukan. Zat tu artinya diri Allah. Diri Allah tu, macam mana rupa Allah tu? Gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, cantik ke, buruk ke, tinggi ke, rendah ke, ketut ke. Itu zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala itu. Jangan sesuatu yang kita nampak itu bukan Tuhan. Apa saja yang kita nampak itu bukan Tuhan. Apa saja yang kita dengar itu bukan suara Tuhan. Apa saja yang kita boleh pegang bukan Tuhan. Apa saja yang boleh kita angkat bukan Tuhan. Apa saja yang kita boleh bayangkan itu bukan Tuhan. Tak bayang pun tak boleh. Kerana Tuhan tu di antara sifatnya apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalah-salahan dengan sesuatu yang lain. Nabi pernah tengok Tuhan di Sidratul Muntaha. Ditanya aja macam mana rupa Tuhan tu. Kamu ada nak Tuhan tu? Kabul macam mana rupanya? Jawab Nabi tu, laisa kamitsli syai'. Maksudnya, tidak menyerupai dia sesuatu. Dan sesuatu pun tidak menyerupai dia. Itu zat Allah. Diri Allah tu. Jadi tak boleh kita gambarkan diri Allah tu. Gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke, cantik ke, bodoh ke, tak boleh. Kerana Allah tu tidak menyerupai mana-mana. Nak kita bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita, nak bayang pun tak boleh. Bagaimana rupa Allah? Itu nama zat Allah, ya. Baik. Kita baca senang. Ini baru penerangan baru. Asas yang pertama, zat Allah. SWT tu apa? Subhanahu wa ta'ala. Apa arti subhan? Subhana. Apa arti subhana? Maha suci dia. Subhanahu, hu tu dia, Allah lah.
Nah, itu yang kita selalu sebut tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Apa arti maha suci? Apa arti maha suci, perempuan? Kalau baju saya ni suci, ada daki ke tak? Ada daki tak? Tak ada daki. Allah macam itulah. Tidak ada kelemahan. Tidak ada kecacatan. Tidak ada apa? Kekurangan. Itu kita buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab lepas mayang tu kita berapa kali subhanallah? 33 kali ya. Kan tapi sebut betul lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa dia subhanallah? Dia sebab betul. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ya. Tu subhanallah, subhanahu. Apa artinya? W tu wa apa artinya? Dan. Ta'ala artinya. T itu ta'ala. SWT. S tu subhana. Atau subhanahu. Wa tu dan. Ta'ala artinya apa? Ya Allah. Apa arti ta'ala? Selalu sebut ni. Apa? Maha tinggi. Allah tu maha tinggi. Bukan tinggi tu sampai pokoknya. Bukan tinggi macam tinggi pokok royan. Bukan tinggi tu jarak ya. Tinggi tu apa? Kemuliaannya. Kesempurnaannya. Kehebatannya. Itu Allah yang maha tinggi ya. Tak ada yang mengatasi ketinggian darjat Allah Ta'ala. Darjat yang tinggi ya. Jadi kita subhanahu wa ta'ala. SWT. Ya. Asas yang pertama zat Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Kami memulakan perbicaraan apa itu perbincangan ya. Kami memulakan perbicaraan dengan mengatakan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. SWT itu subhanallah. Segala puji bagi Allah. Jangan puji makhluk. Jangan puji orang. Ya, walaupun macam mana istimewanya orang tu, jangan puji dia. Kerana apa saja keistimewaan yang ada pada orang tu, siapa bagi? Siapa bagi? Tuhan bagi. Allah yang bagi. Orang tu kuat, siapa bagi kekuatan? Allah bagi. Orang tu kaya, siapa bagi kekayaan? Allah bagi. Orang tu cantik, siapa bagi kecantikan? Allah yang bagi. Ya? Orang tu pandai, siapa bagi kepandaian? Semua dari Allah ya. Jadi jangan puji manusia. Jangan puji Haji Ibrahim. Tahu? Puji Haji Ibrahim buat sakit hidung macam Haji Ibrahim. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Mengkembang aja sampai ke kampung. Jangan. Nak puji siapa? Puji Allah. Puji Allah yang membolehkan Haji Ibrahim tu menyampaikan ilmu pada petang ni. Alhamdulillah sampai ilmu dari Haji Ibrahim ya. Allah yang menyampaikannya, bukan Haji Ibrahim. Dia menyampaikan itu hanya dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izinkan tak boleh. Itu segala puji ya. Nak puji Allah aja. Dia. Jadi apa? Nanti. Puji-puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memperkenalkannya kepada hamba-Nya. Allah tu memperkenalkan diri dia kepada hamba dia. Dialah maha mendengar, dialah maha melihat, dialah maha mengetahui, dialah maha berkuasa. Dia memperkenalkan diri dia kepada hamba-hambanya. Baru kita tahu Allah tu maha berkuasa. Baru kita tahu Allah tu maha mendengar. Baru kita tahu Allah maha melihat. Baru kita tahu Allah tu maha mengetahui dan sebagainya. Dia yang memperkenalkannya kepada hamba-hambanya. Siapa hambanya? Siapa hambanya? Kita lah. Kita tak betul. Kita. Kita adalah hamba Allah ya. Melalui kitabnya. Ada kitabnya. Apa kitabnya? Quran. Itu kitab Allah diturunkan kepada Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melalui Al-Quran disebutkan sifat-sifatnya. Kenal kita bahawa yang maha mendengar Allah,
Yang maha melihat Allah. Yang maha mengetahui Allah. Yang maha berkuasa Allah. Yang menentukan segala-galanya Allah. Oh, kita tahu. Bukan dengan bawa Allah itu tinggi, Allah itu rendah, Allah itu hitam, Allah itu putih, Allah itu pendek, Allah itu rendah, Allah itu tinggi. Tak ada, bukan apa itu. Sifat-sifat Allah itu ditunjukkan dalam Al-Quran Al-Karim. Semua sempurna. Sempurna sifat Allah itu, tak ada kekurangan. Nah, yang diturunkan dalam bahasanya bahasa Allah ya. Untuk kita faham bahasa apa itu ini kepada kita. Quran itu diturunkan dalam bahasa apa? Arab, supaya kita faham. Sebab kita kena belajar juga bahasa Arab. Nah, supaya kita faham apa yang terkandung dalam ajaran Al-Quran, dalam kitab-kitab Quran ya. Nah, semua kitab-kitab itu ada bahasa masing-masing. Nah, Taurah dalam bahasa apa? Perempuan, Taurah itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Qibti. Apa bahasanya? Qibti. Itu Taurah. Kita tak tahu mana bunyinya. Kerana Taurah yang sebenarnya kita pun tak pernah tengok. Tak pernah baca pun. Tapi ada yang bacanya. Ada orang-orang dulu ada pernah baca Taurah dalam bahasa Qibti. Qibti itu bahasa asli Mesir. Bahasa Firaun. Selain Nabi Taurah, apa yang diturunkan Allah? Kitab-kitab yang dijenama. Mula-mula Taurah. Dalam bahasa apa tadi? Sekali lagi. Dalam bahasa apa? Taurah. Qibti. Sebut. Kemudian apa? Selepas Taurah apa? Injil dulu. Injil. Dalam bahasa apa? Injil dalam bahasa apa? Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Bahasa apa? Dalam bahasa Syriani. Nama bahasanya. Bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa Latin, bukan bahasa apa? Syriani. Bukan Nasrani kan? Syriani. Nama bahasa tu, bahasa Syriani. Itu Injil. Ya. Lepas itu apa? Lagi satu apa yang ada nama? Zabur. Ya, Zabur. Itu diturun kepada Nabi apa? Zabur itu diturun kepada Nabi apa? Nabi Daud. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Zabur. Ya, Ibrani. Nama bahasanya apa? Ibrani. Bahasa Ibrani. Mana bunyi entah, saya tak tahu. Itu namanya bahasa Zabur ya. Nabi Daud itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan apa Nabi Daud itu? Perempuan, Nabi Daud itu terkenal dengan apa? Dengan suaranya yang sangat merdu. Bila dia baca Zabur tu, burung tengah terbang berhenti. Bukan hinggap dari dahan hinggapnya, hinggap berhenti di awang-awangan. Kerana terlalu merdu suara Nabi Daud. Tahu? Bila dia baca tu, burung tengah berhenti, tengah terbang tu berhenti. Sedapnya, lazatnya, hebatnya. Itu suara Nabi Daud. Kemudian yang nombor 4, apa nama kitab yang turun Tuhan? Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab tu untuk kita supaya kita faham. Sebab itu kita mestilah belajar bahasa Arab. Kerana bahasa Arab tu adalah bahasa Al-Quran. Adalah bahasa Rasulullah. Adalah bahasa ahli-ahli syurga. Di akhirat esok semua orang pandai cakap Arab. Walaupun dalam dunia ni tak kerti cakap Arab. Itu bahasa Arab ya. Itu 4 tu. Dalam bahasa Arab. Itu kitab. Wajib kita beriman. Yang lain tu wajib kita beriman aja. Zabur, Injil, Taurah, wajib kita beriman bahawa itu kitab-kitab datang daripada Allah. Allah punya kalam. Diturun kepada rasul-rasul yang tertentu. Tak wajib kita belajar. Jangan beria benar nak pergi ke Jerusalem nak belajar Injil. Jangan. Beria benar nak pergi ke apa? Ke Tel Aviv nak belajar apa? Nak belajar bahasa Taurah. Jangan. Jangan kata. Tapi Quran, perempuan, Quran
wajib dipelajari, wajib difahami, wajib diyakini, wajib diamalkan, wajib juga dikembangkan, dan wajib juga diperjuangkan. Jadi mau kan ni? Quran tu wajib dibaca, nombor satu. Dalam yang ada nak baca Quran, wajib dibaca. Yang kedua, wajib difahami. Kena faham apa yang terkandung dalam Al-Quran tu. Kena faham situ. Kawan-kawannya sekarang ni senang ke susah nak faham Quran? Senang. Ada tak tafsir? Di mana-mana ada tafsir, di surau ada, di masjid pun banyak tafsir. Senang nak boleh faham tentang Quran. Wajib difahami. Kemudian yang ketiga, wajib diyakini. Wajib bila dari Quran tu mesti betul. Tak ada persoalan lagi dah. Tak ada pertikaian lagi. Apa yang datang dalam Quran tu semua betul belaka. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Yang benar tu datang dari orang yang ragu-ragu. Itu wajib difahami. Wajib diyakini. Betul, wajib diamalkan. Apa yang Allah suruh dalam Quran tu buat. Ada tak suruhan Allah? Kutiba alaikumusiyam. Apa artinya? Diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kena puasa bulan Ramadan. Lagi apa? Waqimus salat. Maka dirikanlah kamu akan sembahyang. Kena sembahyang. Jangan tuang. Jangan tak nak sembahyang. Dia apa? Wa atawuz zakat, dan hendaklah kamu mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Itu kena diamalkan dalam hidup ni. Ada suruhan, ada larangan. Ada tak larangan? Dan Quran ada larangan? Ada. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir kepada zina, kerana dia adalah satu perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila, dan satu jalan yang sangat jahat. Orang zina tu ya, jangan buat, kerana Allah larang. Jangan dilarang, jangan buat. Yang suruh jangan tinggalkan. Itu Quran ya. Wajib diamalkan. Kemudian wajib dikembangkan. Kerana orang yang paling baik, kata Nabi, ialah khairukum ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Kalau boleh mengajar Quran, tak ajar. Mana ustaz-ustazah ni, jangan tuang. Ada peluang ngajar. Dan Quran ni kena baca betul-betul. Dia ada hukum. Lain tak apa. Selawat tak apa. Walaupun tak ikut hukum tak apa tau selawat. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, tak apa selawat. Ya ke dah? Ada tak selawat yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan? Ada. Sallallahu ala Muhammad. Panjang Muhammad. Betul yang panjang ke pendek? Pendek aja. Tapi tak sedap. Dia merupakan hiburan dalam Islam. Tak apa. Harus. Bukan dosa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lam tu. Padahal lam tu lam mim kan lam alif mim. Tak ada orang tengok kitab pada mana. Lam mim kan lam alif mim. Lam mim aja. Kalau lam alif mim je lam arif sukun boleh panjang. Ini lam mim aja. Tapi orang selawat ada tak yang panjang-panjang tu? Ya. Selawat tak apa. Marhaban lagi teruk. Ya Allah, marhaban lagi teruk. Orang marhaban dia ikut tajwid ke? Puan-puan, mana pakar banyak ustazah-ustazah ni pakar marhaban sini nah. Ikut tajwid ke? Tak ada ya. Kadang-kadang tambah aja. Tambah pula tu. Marhaban ya hanu, ada ya hanu begini mana tu ha tu. Ya nur tu wahai apa yang percaya. Ini dapat orang marhaban ya hanu begini. Rohul, ada rohul tu. Rohul aini marhaban. Han adalah han lagi tu. Tak ngapa. Dia dianggap sebagai hiburan dalam Islam. Harus. Tahu arti harus? Puan-puan, apa arti harus?
dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya, tengok saya buat apa ni? Tepuk dada, tanya, selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus ya. Meraban tak apa, berjanji tak apa, tadi ikut tajwid tak apa. Korbannya lagi teruk tu. Siapa orang tepi Sungai Perak ni terus? Ada orang dengar korbannya dah? Lagi teruk, ya Allah. Langsung tak ikut tajwid langsung. Ya? Tepi Sungai Perak tu orang Kampung Gajah, orang Pulau Tiga, orang Tok Sari, orang Lambon, korban itu lah tu. Langsung tak ikut tajwid langsung. Ya? Minallah no horejo holeko hobero. Apa benda no rejo holeko bero tu? Dia sebenarnya narju kubro kalau ikut tulisan dalam zanji tu. Tapi dapat orang mana? No horejo holeko hobero. Ya. Tak apa, tak berdosa. Karena itu merupakan hiburan dalam Islam. Tapi Quran mesti ikut hukumnya. Ada apa? Mat wajib muttasil, ada mat arif li sukun, ada mat jaiz munfasil, ada qala, ada mat asli. Ini ikut tajwid betul-betul. Karena ini perintah Tuhan. Tuhan apa? Apa kata Tuhan? Warattilil Quran. Ujung apa? Tartila. Sekali lagi. Apa kata Allah? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Ini hukum. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang dengung didengungkan, yang tak dengung jangan didengungkan. Ya. Kadang-kadang orang baca Quran tu tadi ikut hukum Allah. Sakit telinga dengarnya. Ya, lepas tu dengung tak dengung. Ya, lepas tu tak dengungnya. Sakit telinga dengarnya. Lepas tu tak ikut hukum. Itu kena belajar. Kena belajar Al-Quran. Yang lain tak apa. Tak apa. Zabur tak apa. Taurat tak apa. Injil tak apa. Quran mesti belajar betul-betul. Alright. Itu Quran ya. Kemudian tengok kenyataan lagi sebab itu ya. Bahasanya yang diutuskan kepada manusia iaitu bahawa apa yang diutuskan kepada manusia? Bahawa Allah itu Esa. Apa kata Esa? Itu apa? Wahid, satu. Esa. Bahasa apa Esa yang saya tak tahu. Ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kalau satu apa? Siji. Bukan bahasa Banjar. Bahasa Banjar apa? Satu. Agak-agak saya kata bahasa Banjar. Mungkin cakap orang petani kan ya, cakap petani. Esa. Cakap orang petani. Kau cakap Arab apa? Wahid. Tapi kita faham lah Esa tu sebabnya apa? Tunggal. Bila Esa tu apa? Tunggal. Tahu tunggal? Tunggal tu the only one. Kau betulnya. Allah saja yang Tuhan. Yang lain semua bukan Tuhan. Itu namanya Esa ya. Faham kan ni? Ada yang tak faham lagi yang kata? Itu Esa ya. Allah itu Esa. Iaitu tunggal. Pada zatnya. Pada diri Allah. Itu dia aja Allah. Bukan ada 2, 3 Allah, 4, 5, 6. Tak ada. Ya? Satu je. Pada zatnya. Iaitu tiada sekutu ataupun syirik baginya. Tak ada yang menyerupai Allah. Itu sekutu. Apa itu sekutu? Yang sama dengan Allah. Yang serupa dengan Allah Ta'ala. Itulah kita belajar tauhid, wujud, qidam, baqa. Lagi lepas tu apa? Mukhalafatuhu lil khawadith. Tidak sama dengan sesuatu yang baru. Ya? Tidak sekutu dengan mana-mana yang baru. Dia aja Allah. Dalam Quran ada surah Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu Esa. Allahus samad. Allah lah tempat kami mengadu hal. Tempat pergantungan kami kepada Allah saja. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak menyerupai mana-mana satu. Tak ada yang serupa dengan Allah. Itu namanya Esa. Wahid, tunggal cakap Melayu ni kan. Tunggal tu faham sikit. Kerana dia tidak serupa dengan dia. Nanti kita belajar satu-satu insyaAllah ya. Allah itu tunggal. Iaitu fardun. Dalam bahasa Arabnya fardun.
Artinya apa? Tunggal itu, singular. Tahu singular? The only one. Ya. Mufrad. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu lah mufrad. Mufrad tu lah. Satu je. Kalau satu dia panggil mufrad. Kalau dua dia panggil tasniah. Kalau tiga dan lebih dia panggil apa? Jamak. Mufrad, tasniah, jamak. Ya, saya bukan kerti dengan Arab ni. Tapi acah-acah boleh lah. Itu fardun. Iaitu tidak ada yang seumpama dengannya. Sebab saya kata kalau ada orang kabur, nun Allah, bukan Allah. Ini Allah, bukan Allah. Ini aku pegang ni Allah lah, bukan. Apa saja yang boleh kita tengok, apa saja yang boleh kita dengar, apa saja yang boleh kita pegang, apa saja yang boleh kita angkat, itu bukan Allah. Allah tu tak ada siapa yang boleh melihatnya. Tapi kita ni boleh tak tengok Allah? Kita ni boleh ke tak boleh tengok Allah? Boleh ke tak boleh? Lemah jawabnya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jawab boleh ke tak? Boleh ya. Nak tengok tak? Nak tengok Allah di mana? Hanya dalam syurga. Ya, lain tak dapat. Allah tak izinkan. Ya, Allah tak izinkan sesiapa pun melihat dia. Nabi pun masa Isra' dan Mi'raj ada tak berjumpa dengan Allah? Ada di Sidratul Muntaha. Tapi bila ditanya Nabi, mana apa keadaan Allah tu? Di mana Allah tu? Mana rupanya? Apa jawab Nabi? Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu yang baru. Itu Nabi. Tak boleh nak jawab. Kerana Allah tu tak boleh nak dibayang pun tak boleh. Nak ditengok pun tak ada. Nak dipegang pun tak boleh. Nak dengar pun tak ada. Itu Allah. Tapi ada tak? Ada ke tak ada Allah? Ada. Apa tandanya? Kita ni tanda ada Allah ni. Kerana kita ni siapa menjadikannya? Siapa menjadikan kita? Allah. Jadi itu bukti bahawa Allah tu ada. Kalau Allah tu tak ada, tak ada lah kita. Mujur Allah tu ada, jadikan kita. Itu dapat kita ngaji petang ni. Pasal Allah jadikan kita. Kalau dia tak ada, macam mana nak jadi kita? Tengok matahari. Matahari jadi sendiri tak? Duh, tak kira. Tahu tak? Dia jadi sendiri ke ada yang menjadikannya? Siapa menjadikannya? Allah. Ya? Dia mana boleh jadi dengan sendiri? Mesti ada tukangnya. Mesti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Itu dia Allah. Itu akal kita. Terima di akal tak? Terima di akal tak? Matahari itu takkan jadi dengan sendirinya. Ada terima di akal tak? Mesti ada yang menjadikannya. Terima di akal lagi tak? Siapa menjadikannya? Allah menjadikannya. Itu dalil akal. Dalil akli. Dalilnya dalil akli. Disokong pula dengan dalil dari Al-Quran. Kalau dalil dari Al-Quran itu namanya apa? Naqli. Dalil itu maksudnya bukti. Bukti dari Al-Quran. Namanya bukti itu apa? Naqli. Ada Allah sebut dia menjadikan langit dan bumi. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Tiap minggu baca itu imam tu. Di sejadah baca ayat itu kan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Antara langit dan bumi itu apa? Manusia, binatang, pokok, gunung, laut, sungai. Itu di antara langit dan bumi ya. Tak faham ke ni? Ya, benar faham ni. Okey, alhamdulillah. Itu dia. Allah tempat pergantungan. Itu samad. Tadi Allahu Ahad, ya, qul huwallahu ahad, Allah tu esa. Yang kedua Allahu samad, Allah tempat pergantungan. Gantung apa? Kita gantung betul kan? Tempat apa? Tempat kita meminta sesuatu yang lain. Semua pada Allah Taala, itu pergantungan. Ya. Pergantungan kita hanya pada Allah Taala. Allah yang memberi kita nyawa. Allah yang memberi kita mata boleh melihat. Allah yang boleh memberi telinga boleh dengar. Allah yang boleh beri makanan supaya kita boleh mamam. Allah boleh bagi air supaya kita boleh minum. Allah bagi kita udara supaya boleh apa? Boleh bernafas. Itu Allahus Samad. Tempat pergantungan kita hanya kepada Allah. Siapa tak memerlukan Allah angkat tangan.
Jangan tengok. Siapa yang tidak memerlukan Allah? Semua memerlukan Allah. Tengok semua ni. Termasuk yang cakap ni ya. Memerlukan Allah. Ya. Itu Allah SWT ya, tempat pergantungan. Kita nakkan Allah untuk menjadikan kita. Mujur Allah nak jadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita macam? Tak ada kita. Mana Jibril? Mana Jibril? Tak tahu, aku tak tahu mana orang namanya Jibril. Tak kenal pun. Sekarang ni kenal tak siapa Jibril? Kenal? Mana kenal? Nampak depan mata. Alhamdulillah Allah nak jadikan kita ni. Allah nak jadikan kita ni. Adil kita ni. Kemudian dijadikan Tuhan tu manusia. Kita ni Allah jadikan manusia. Ya ke dah? Ada ke lain dari manusia depan saya ni? Jadi cukup tak jadi manusia? Boleh tak Allah jadikan kita ni lain dari manusia? Boleh ke tak boleh? Boleh benar. Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya. Dia jadikannya manusia. Dapat ngaji petang ni. Boleh tak Allah jadikan kita ni kambing? Kalau kambing di mana sekarang ni? Di mana? Dalam kandang lah. Boleh tak Allah jadikan kita ular? Kalau ular di mana? Di mana ular? Dalam semak ya? Boleh tak Allah jadikan kita ni katak? Kalau katak di mana? Dia dalam longkang. Krong. Ya? Mujur dijadikan kita ni manusia. Semua makhluk lah tu. Jadian Allah. Udahlah jadikan manusia. Jadinya kita ni orang Melayu. Syukur ke tak syukur jadi orang Melayu? Syukur. Kerana orang Melayu ni bangsa yang paling baik Melayu lah. Tak ada yang mengatasi kebaikan orang Melayu. Boleh tak Allah jadikan kita ni Yahudi? Boleh tak? Kalau Yahudi apa kita buat sekarang ni? Pergi bunuh orang Islam. Macam kau dia. Mujur kita ni bukan Yahudi ya. Jadikan kita ni manusia. Dia jadikan saya ni Haji Ibrahim. Boleh ngajar. Haji Ibrahim tu boleh tak Allah jadikan dia pengedar dadah? Boleh benar. Boleh tak Allah jadikan Haji Ibrahim ni pencuri? Penyamun? Boleh tak? Tengok sini. Ada tak muka tu pawang? Haji Ibrahim ni ada muka tu pawang tak? Nampak? Kalau Allah jadikan Haji Ibrahim ni tok pawang macam? Macam? Tak ada ngajar kejap ni. Semua datang rumah tok pawang ni. Tolong letak pawang. Kata, bini saya dah lari. Kata, atau suami saya dah lari. Kata, tok pawang pun jampi. Ambil ayah jampi. Wahai timah. Bukan timah ni, timah lain. Aku tahu asal usul kamu. Kamu asal daripada ayah yang hina. Kamu lupakan makanan kamu baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan pakaian kamu baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu baru kamu lupakan aku. Berkat doa la ilaha illallah. Ya, tu jampi tau. Esok tu donong temah balik tau. Adik nak belajar ni? Adik nak belajar? Mujur ya. Kalau dah semua belajar pada tok bawah ya. Semua jumpa tok bawah. Tak ada ngajar pun. Tapi tak ada. Allah jadikan saya ni saya. Alhamdulillah. Boleh ngajar. Boleh kenal Tuhan kita. Dah itu. Tapi lebih baik lagi. Lebih bagus lagi. Lebih nikmat lagi. Allah jadikan kita ni orang yang beriman dan beramal soleh. Syukur tak kita ni jadi orang beriman dan Islam? Syukur tak? Kalau kita ni tak dapat iman, tak dapat Islam, apa agama kita? Apa agama kita? Before we were Muslims, what were we? Sebelum kita dia menganut agama Islam, kita ni agama apa? Ini cikgu sejarah dulu tau. Apa agama kita? Hindu. Saya Hindu, perempuan Hindu. Kalau Hindu, apa ini kepakaiannya? Kalau Hindu, macam mana pakaiannya? Macam mana pakaiannya? Macam mana pakaiannya? Sari itu panjang ke pendek? Punjal pandang berbelit. Perut nampak juga. Mujur. Allah jadikan kita ni orang beriman ya. Kenal kita siapa Tuhan. Kalau kita Hindu, siapa Tuhan kita? Kalau kita Hindu, siapa Tuhannya? Dia nyembah siapa? Nyembah Rama, nyembah Rawana, nyembah Sita,
Ini nambah apa lagi? Nambah Krishna, Krishnu dan sebagainya. Itu nama Tuhan-Tuhan nama tu. Mujurlah Allah bagi kita iman. Mujurlah datang Syekh daripada Arab tu. Namanya Syekh Abdul Aziz. Datang ke Melaka. Datang ke Melaka. Dia dan anak kapalnya turun ke bawah. Semayang di tepi pantai Melaka tu. Orang Melayu tengok aja apa buat dia ni tonggang-tonggik. Berita itu sampai kepada, ini cikgu sejarah ni tahu. Berita itu sampai kepada Raja Melaka berita itu. Nama Raja Melaka siapa nama? Siapa nama Raja Melaka ketika itu? Paramiswara. Paramiswara tu agama apa? Agama Hindu. Dia pun panggil Syekh Abdul Aziz dan anak kapal dia panggil. Tanya dia, apa kamu buat di tepi pantai tu? Jawab Syekh Abdul Aziz, kami semayang menyembah Tuhan kami. Dia tanya pula, Tuhan kamu siapa? Tanya, Tuhan saya begini. Lama-lama tertarik dia dengan Islam. Bila dia tertarik dengan Islam, dia pun menerima Islam. Tukar nama, bukan lagi Paramiswara. Namanya apa? Sultan Iskandar. Zulkarnain Shah. Jadi Islam. Bila Raja Islam, rakyat pun Islam lah. Itu yang kita Islamkan ni. Kalau dia depan saya ni apa namanya? Puan ni apa namanya kita? Lakshmi. Puan ni apa namanya? Parimala Dewi. Ini apa namanya? Yang ngaco ni? Govinda Raju. Mujur kita dapat Islam ya. Bunyi macam lawak. Betul tak berlaku ni? Itu kita syukur dengan Allah Ta'ala ya. Allah jadikan kita ni. Itu kata Allahus Samad tu tempat pergantungan. Allah tempat pergantungan. Allah itu Esa, Wahid pada zatnya, iaitu tiada sekutu ataupun syirik baginya. Tiada syarik. Syarik itu benda yang menyemutunya. Kemudian Allah itu tunggal, iaitu fardun, iaitu tidak ada yang seumpama dengannya. Dan seterusnya Allah itu tempat pergantungan. Samad, Allahus Samad, tempat pergantungan. Semua kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Iaitu tidak ada yang dapat menandinginya. Betul? Menandinginya. Allah itu Esa. Allah itu Di-esa. Bukan Esa, di-esa. Kita mengesakan Allah Ta'ala. Allah itu di-esa dan diagungkan. Di-esa itu kita menyatakan Allah itu satu. Menyatakan Allah itu tunggal. Itu di-esakan. Kita yang mengesakan Allah Ta'ala. Allah itu memang sifatnya esa, tapi kita yang mengesakan dia ya. Baru terima iman kita. Kalau kita kata Allah itu 3, 4, 5, 10, apa macam? Terima ada iman kita? Ada orang kata Allah tu 5, ada dah. Ada dah orang kata Allah tu 8. Ada dah orang kata Allah tu 3. Ada. Orang Kristian kata Allah tu 3. Allah satu, isteri Allah namanya Maryam, anak Allah namanya apa? Isa. Jadi Allah tu 3. Mereka percaya kepada 3 dalam 3. Cakap umumnya Trinity. 3 dalam 3. Betul ke tu? Betul ke 3 dalam 3 tu? Tak betul ya. Kita mengesahkan Allah tu ya. Allah itu diesa dan diagungkan. Diagung apa? Diagungkan, dipuja, disembah, dikasihi. Ikut dia saja tanpa ada dalil. 100% ikut aja dia. Itu mutawahhid namanya. Mutawahhid. Artinya mengesahkan Allah. Tanpa ada yang dapat menyamai kedudukannya ya. Tak ada siapa yang boleh menghampai kedudukan Allah. Allah tu esa. Hanya Allah saja yang jadi Tuhan. Yang lain semua tak layak jadi Tuhan ya. Lembu tak boleh jadi Tuhan, matahari tak boleh jadi Tuhan, api tak boleh jadi Tuhan, gunung tak boleh jadi Tuhan, apa pun tak boleh ya. Alright, tengok muka surat sebelah. Ya. Allah itu bersifat qadim. Apa itu qadim? Qadim ni cakap Arab. Cakap Melayunya sedia. Sedia. Apa kata sedia? Ini cakap Melayu ni. Apa kata sedia? Macam orang kawat je. Jaga sedia. Betul ke? Gimana sedia? Apa katanya?
Sedia tu artinya tidak ada permulaan. Allah tu tak ada permulaan. Allah tak ada tarikh jadi. Nah, Allah tu tak ada tarikh lahir. Kerana Allah tak pernah dilahirkan. Bukan berarti Allah tu menjadikan dirinya sendiri dah. Dia tu qadim. Qadim tu tidak ada permulaan. Allah tu tidak ada permulaan. No beginning. Kerana dia tak pernah tak ada. Sentiasa ada je. Faham ke cakap saya ni? Saya cakap Melayu, cakap Jepun ni. Cakap Melayu tak faham juga? Faham. Itu qadim. Cakap Melayunya sedia. Allah itu sedia. Dia tak ada menyambut hari jadi kerana dia tak pernah jadi. Ya. Allah tak pernah nyambut hari jadi. Yang nyambut hari jadi siapa? Lain dari Allah. Ya, semua ada permulaan. Matahari itu ada tak permulaannya? Puan-puan, matahari itu tua ke muda? Tua, kita tak ada, dia dah ada. Tapi ada tak tarikh mulanya? Ada. Ya? Matahari ada tarikh mula. Bintang ada tarikh mula. Laut ada tarikh mula. Gunung ada tarikh mula. Yang tak ada tarikh mula siapa? Allah aja ya. Allah tu sifatnya qadim. Dia yang paling awal. Ya, Allah lah yang paling awal. Belum ada alam ni, Allah dah ada. Alam ni tak ada. Matahari tak ada, bulan tak ada, bintang tak ada, laut tak ada, lautan tak ada, gunung tak ada, apa pun tak ada. Binatang tak ada, tapi Allah dah ada. Bila dah ada, dia jadikannya alam ni, dia jadikannya bumi ni, dia jadikannya langit ya. Bila dia ada barulah. Kalau tak ada macam mana nak jadikannya? Itulah dia lebih awal. Mana dulu? Allah dulu ke alam dulu? Sekali lagi. Mana dulu ada? Allah ke alam? Allah dulu ada. Sebab tu Allah tu tidak ada permulaan. Dia sentiasa ada aja. Tak ada beginning. Tak ada lahir. Kerana dia bukan lahir pun. Dia tidak dilahirkan. Kalau lahir itu ni dijadikan. Ini dia tak pernah jadikan ya. Ada je dia. Itu Allah. Itu namanya qadim. Sifatnya qadim. Oleh kerana Allah tu sifatnya qadim, dia maka Allah tu qidam. Faham ni? Allah itu sifatnya qidam, maka dia adalah qadim. Saya tadi salah. Penerangan salah. Allah itu sifatnya qidam, maka Allah lah yang qadim. Tahu? Faham kan antara qidam dan qadim ni? Qidam tu sifatnya. Qadim tu yang memiliki sifat qidam. Qadim. Bukan orang Melayu dia mana? Tak faham je. Benar je rupanya. Allah tu sifatnya apa? Sekali lagi. Allah tu sifatnya qidam. Itu sifat Allah. Oleh kerana Allah tu sifatnya qidam, maka Allah tu lah yang apa? Yang qadim. Sebut qadim. Dia qadim. Contoh ya. Contoh. Timah sedang menyanyi. Contoh ya. Timah sedang menyanyi, maka Timah adalah seorang. Kau tak kerti kat Melayu dia mana? Timah sedang menyanyi, maka Timah adalah seorang penyanyi. Betul. Munah sedang menari, maka Munah adalah seorang penari. Tak faham lagi? Ya. Halimah sedang sakit, maka Halimah adalah seorang pesakit. Nampak? Bedah sedang menyapu sampah, maka Bedah adalah seorang penyapu. Itu je. Kalau penyapu dia tempuk yang menyapu. Bedah adalah seorang tukang sapu. Kita maaf dengan ni apa petang ni ya. Itu beza antara qadim dan qidam. Allah tu sifatnya apa? Qidam. Maka Allah itulah yang qadim. Ya, faham tak? Lagi. Qadim ya. Iaitu tidak ada baginya yang mendahuluinya. Dari segi kejadiannya. Allah tu tidak ada siapa yang mendahului dia. Allah yang apa kena benda ni? Allah lah yang apa? Yang mula-mulanya. Ada je, tak pernah tak ada Allah ya. Kemudian lagi, Allah itu bersifat azali. Azali itu macam qadim juga lah. Tidak ada permulaan. Itu azali. Ya.
Itu namanya Azali. Azali itu ada seorang ustaz nama Ustaz Azali. Dia pernah jadi tu imam sini. Kejap. Betul udah tokoh tempat lain. Dia tokoh Kota Gajah. Sekarang ni dia jadi ustaz di kampung. Nama Ustaz Azali. Azali itu artinya qadim lah. Dia qidam. Orangnya qadim. Sifatnya qidam. Azali itu qidam sabar sama. Cuma ada bezanya ya. Allah tu azali pun dia, qidam pun dia. Cuma azali itu boleh masuk kepada benda yang ada dan benda yang tak ada pun dia panggil azali juga. Qidam pun itu juga. Tapi ada beza sikit dari segi bahasa je. Tapi makna yang sama. Azali atau qidam yang sama. Ataupun qadim. Itu azali. Iaitu tidak ada baginya permulaan. Kewujudan Allah adalah berterusan. Kewujudan Allah adalah berterusan. Yang itu apa? Mustami'in. Mustami' artinya berterusan. Mustami'. Dan tiada pengakhiran. Mustamir bukan mustamir ya, mustamir. Dan tidak ada pengakhir, tidak ada akhirnya. Allah tak ada akhir. Itu buat dalam Qurannya apa? Huwal awwal wal akhir. Ada dalam Quran tu? Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal, dialah juga yang paling akhir. Kita awal ke dah? Kita ni awal ke baru? Baru. Apa dia baru? Ya Allah, cakap Melayu ni baru apa ni? Salah. Baru tu artinya dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru. Tak faham? Sorban saya ini sorban baru. Dulu tak ada, nanti dah ada. Tak faham? Baju saya ini baju baru. Dulu tak ada, sekarang ni dah ada. Itu namanya baru. Kita ni semua baru belakang. Siapa yang qidam angkat tangan? Siapa yang azali angkat tangan? Itu dia. Tapi Allah tu sentiasa. Yang awal dia yang akhir. Itu mustamir namanya. Mustamir. Iaitu tiada pengakhiran. Allah itu bersifat kekal. Kekal tu apa? Abadi. Sober, kekal abadi sama tu ya. Cakap Arabnya apa? Baqa'. Bukan baqa' ya, baqa'. Baqa' tu nama orang. Al-baqa'u. Artinya dia kekal. Yang lain? Lain dengan Allah? Semua tak kekal. Ya ke dah? Lain dengan Allah kekal ke dah? Tak kekal. Allah kata dalam Quran apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah apa? Kalau saya baca surah ayat ini, semua orang dapat surah apa ni? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa? Udah semua hafal belakang dia sebut itu baru semua tahu ya. Kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu itu mesti akan binasa. Everything will be destroyed. Tak ada satu yang kekal. Gunung binasa, laut binasa, lagi apa? Sungai binasa, manusia binasa, binatang binasa, malaikat binasa, jin binasa, iblis binasa. Yang kekal, yang tak binasa hanyalah zat Tuhan, ya? Zat Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak binasa, yang kekal ialah wajah Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmatnya nak kamu dustakan? Itu sifat kita. Allah dia tak binasa. Dia yang terakhir. Kita habis. Tambah yang cakap ni. Jangan balik kejap-kejap ini tengah ngajar ni. Padam. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Semua kita ni akan padam. Isteri saya baru lagi padamnya. Tu nunggu gila nunggu gila kita lah ni. Nak padam lagi. Tapi Allah dia tak mati. Kenapa Allah tak mati?
Lain semua mati, Allah tak mati kenapa? Puan-puan, ngapa Allah tak mati? Ha? Dia pencipta tak mati pula? Ha? Ngapa dia apa ni? Jawabnya Allah itu hidup tidak memerlukan nyawa. Allah tak ada nyawa. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Itu sifat dia hidup aja. Tak ada tak hidup. Al-Hayyu. Hidup aja. Jadi yang Al-Hayyu itu tak ada mati-mati. Yang mati itu hanya yang ada nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Dalam hal itu matilah manusia. Allah cipta nyawa bagi para malaikat, hiduplah malaikat. Akhirnya malaikat itu juga akan mati. Faham ni? Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang tu. Akhirnya binatang itu juga akan mati. Tak faham lagi? Benar-benar pun. Allah cipta nyawa bagi pada burung, maka hiduplah burung tu. Akhirnya burung itu juga akan mati. Allah cipta nyawa bagi pada ikan. Akhirnya hidup ikan tu dapat nyawa. Betul? Kena pancing di timah. Apa? Matilah dia, kena goreng dan sebagainya. Itu bezanya antara Allah dengan makhluknya. Itu abadi. Tidak ada kesudahan baginya. Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri apa? Dia tidak memerlukan alat. Allah nak ke telinga nak dengar? Allah perlukan telinga untuk mendengar? Allah perlukan mata untuk melihat? Allah perlukan lidah untuk bercakap kan? Dia tidak memerlukan perkara. Itu sifat Allah SWT. Di antara sifat Allah apa? Ya Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri dengan diri sendiri. Dia semua tak ada perlukan bantuan, tak perlukan alat, tak perlukan perkakas. Apa saja dia buat kerana dia boleh buat itu. Sifatnya apa itu? Sifatnya sentiasa mendengar. Dia bukan mendengar dengan telinga. Kita nak dengar kena ada telinga. Ya ke tak? Telinga tu pula nak ada lubang. Kalau tutup telinga dengan kapas dengar? Tak dengar ya. Kalau tak telinga penuh ke lubang telinga kita dengar ke tak? Tak dengar juga. Nak tengok dengan apa? Mata. Mata tak betul? Nak tengok dengan apa? Dengan mata. Kalau mata tu ada selaput nampak ke? Tak nampak ya. Itulah suruhnya. Nak cakap mesti ada apa? Nak bercakap mesti ada apa? Mesti ada lidah. Mulut dia lah lidah lah. Kalau lidah tu keras boleh cakap ke? Tak boleh. Begitulah ya. Tapi Allah tidak memerlukan lidah. Allah tak memerlukan mata. Allah tak perlukan telinga. Allah tak perlukan apa saja. Kerana Allah tu sifatnya jenis itu. Mendengar, melihat, mengetahui, bercakap dan sebagainya. Dia faham ke ni? Itu sifat Allah ya. Itu Allah itu sifatnya kekal, bersifat kekal, itu abadi. Iaitu tiada berkesudahan. Baginya tiada kesudahan baginya. Maha berdiri sendiri. Allah tu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dia berdiri dengan sendirinya, tak perlu alat. Berdiri sendiri iaitu qiyam. Qiyam tu qayyum. Al-hayyul qayyum. Dia berdiri dengan sendirinya. Tak pernah baca ayat kursi ke? Allahul ladzi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah tiada Tuhan melainkan dia, dan dia hanya dia sentiasa berdiri dengan sendirinya. Tanpa terhenti baginya. Maha tetap apa? Daim. Tetap aja Allah. Apa saja yang Allah miliki tetap. Ilmunya tetap, pandangannya tetap, pendengarannya tetap, kekuasaannya tetap, kehendaknya pun tetap. Tak ada kawan-kawan. Ada ke Tuhan tu mula-mula tak nampak itu dah rabun, ada ke? Tetap aja dia. Ada ke Tuhan tu mula-mula tak dengar itu dah labang, ada tak? Tak ada. Dia tetap je mendengarnya. Itu daim namanya. Daim ya. Bukan daim je, daim. Sebut daim. Berterusan ya.
yang maha tetap. Tanpa terputus baginya, sentiasa bersifat dengan sifat keagungan, jalal. Orang nama jalal tu jangan agung tu ya. Itu sifat Allah tu. Sifat dengan sifat jalal. Ya, itu dalilnya. Ini ada yang kecil tu dalilnya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena baca betul tu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan baca macam orang tahlil tu. Orang tahlil tu udah laju wakaf medak wasal medak. Quran ada wakaf ada wasal lah. Dan kena kalau wakaf kan. Qul huwallahu ahad, tak kena nampak. Allahu samad, tak kena nampak. Itu kalau wakaf. Kena wasal. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itu kalau nak wakaf. Nak wasal pun boleh. Jangan wakaf medak wasal medak macam orang tahlil ya, macam orang keroi tahlil tu lah. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bunyi tu dia macam ngabihkan nasi minyak dia. Pahala tu tak dapat. Ya. Kerana ayat Quran kena baca hukum ikut hukumnya ya. Apa katanya? Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah. Tuhanku Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Semua orang hendakkan Allah. Untuk memohon sebarang hajat. Yang ketiga, ia tiada beranak dan tiada pula ia pula tidak diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga jelas berdasarkan firman-Nya apa? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu dalam ayat Kursi ada ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan. Allah tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang tetap hidup. Allah tu tak pernah tak hidup. Hidup aja. Hayyul qayyum, dan sentiasa hidup. Yang kekal selama-lamanya ya. Mentadbir sekalian makhluk. Mentadbir kita ni di bawah tadbir Allah dah. Siapa yang menjadikan kita ni kaya? Allah. Siapa yang menjadikan kita ni miskin? Allah. Siapa yang menjadikan kita ni sakit? Allah. Siapa yang menyembuh penyakit kita? Allah. Siapa yang menjadikan kita ni cantik? Allah. Siapa yang menjadikan kita ni pandai? Allah. Semua Allah. Kita semua ditadbir oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni kita ya. Baik, last sikit. Bahkan Allah itu yang maha awal. Allah yang paling awal. Maha akhir, Dia juga yang maha akhir. Maha batin, Dia juga yang menentukan kebatinan. Dia menjadikan kita ni baik, menjadikan kita ni jahat, menjadikan kita ni rajin, menjadikan kita ni malas. Siapa menentukannya? Allah Ta'ala ya, maha batin. Dan Dia maha mengetahui atas setiap perkara. Apa perkara pun Dia tahu. Ya. Kerana Allah tu maha mengetahui. Innallaha sami'un basir. Allah tu maha melihat lagi maha mendengar ya. Innallaha sami'un basir. Dan sebagainya. Alright, itu yang ke apa tadi? Yang ke kita ambil terus sekali, sikit lagi ya. Padanya segala jenis arat tu sifat. Sifatnya arat. Ain rodat arat ya. Ini tulisnya arat, bukannya arat tu. Arat. Ain rodat. Sifat Allah tu. Yang berdiri di atas zat. Bahkan Dia tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Ya, kewujudan apa saja yang wujud yang lain tu dia tak serupa dengan dia. Dia tak sama dengan itu wujud tu ya. Tidak ada sesuatu pun daripada kewujudan yang dapat menyerupainya.
dan tidak ada seumpamanya sesuatu apapun. Dan dia tidak apa? Dia tidak serupa dengan apapun. Itu dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa pun yang menyerupai dia. Ini ada lagi di sini. Ini lupa nak baca tadi ya. Iaitu yang tadi tu. Bukan surat sebelum ini baca sebenarnya. Kita baca yang itu dulu ya. Iaitu perenggan ini dan juga perenggan mengenai qadim. Juga jelas berdasarkan firman Allah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu ya. Apa artinya? Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Kemudian huwa zahir wal batin. Dialah yang zahir dan dia juga yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia di atas sesuatu tetap mengetahui. Dia tahu je ya. Maksudnya dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan dialah yang maha mengetahui. Dia tahu je kan atas setiap satu. Kemudian baru kita baca yang dah kita baca tadi ya. Iaitu dia tu sifatnya apa tadi? Apa dia sifat tadi? Iaitu arat, cerita arat ya. Arat, ain, rodat, arat. Bukan aurat, aurat lain ya. Aurat tu wirid-wirid. Bukan aurat betul-betul. Aurat tu benda yang patut kita malukan. Ini arat, ain, rodat, arat. Ardun ya. Baik. Padanya segala jenis arat. Artinya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berkuasa. Itu namanya arat ya, sifat Allah. Bahkan dia tidak menyerupai dengan sesuatu apapun kewujudan, dan tidak ada sesuatu pun daripada kewujudan yang dapat menyerupainya ya. Dan tidak ada seumpamanya sesuatu apapun, dan dia tidak serupa dengan apapun. Tak ada satu pun serupa dengan dia, dan dia pun tidak menyerupai sesuatu. Ya, contoh apa? Nama boleh serupa. Ya. Nama boleh serupa. Saya mendengar, Allah pun mendengar. Serupa ke saya dengan Allah? Puan-puan melihat, Allah pun melihat. Serupa ke penglihatan perempuan dengan penglihatan Allah? Saya mengetahui, Allah pun mengetahui. Serupa ke pengetahuan saya dengan pengetahuan Allah? Tak sama ya. Pengetahuan kita sikit benar ya. Pengetahuan Allah semua, bukan banyak, semua sekali Allah tahu. Yang zahir yang tahu semua dah Allah tahu. Yang nampak Allah tahu, yang tak nampak Allah tahu. Ya, pengetahuan kita sikit ke banyak? Sikit. Bukan semua tahu pun. Kalau ia semua pandai pengetahuan apa nak pun Allah, saya nak tanya, ada berapa pokok keliling masjid ni? Siapa boleh jawab angkat tangan? Tapi Allah tahu tak? Ya. Kita ni, ilmu kita ni dibanding dengan ilmu Allah ya, sikit benar. Allah dah khabar dalam Quran ya, atitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak betulkan kamu dengan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Wa atakumullahu, bukan tu ayat tu saya. Jadi apa? Wa atitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak bagi kamu ilmu itu melainkan sedikit saja. Sedikit aja. Yang Allah tu semuanya Allah tahu. Segala-galanya Allah tahu ya. Wa atitum minal ilmi illa qalila, dan Allah tidak utuskan kamu dengan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Bahasa ada berapa bahasa yang perempuan tahu? Ada berapa bahasa perempuan tahu? Habis paling kurangnya, paling banyaknya 2. Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Bahasa Jepun tahu? Bahasa Vietnam tahu? Bahasa Negro tahu? Saya pun begitu juga.
Habis tahu bahasa Inggeris tahu, bahasa Melayu tahu, bahasa Arab tahu sikit-sikit. Tapi bahasa Jerman tahu? Tak tahu. Banyak tak tahu ke banyak tahu? Banyak tahu. Nah, wa ma utitum, ini hujah ayat dia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kamu tu diutuskan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi Allah ilmunya semua dia tahu. Ilmu kita ni semua ilmu profesi dalam dunia ni dibanding dengan ilmu Allah, macam seorang mencecahkan sebatang jarum ke dalam laut, kemudian angkat jarum tu. Mana air yang lekat pada jarum tu, itulah ilmu manusia. Itulah ilmu manusia. Mana air yang tinggal dalam laut tu? Yang tinggal dalam laut tu ilmu apa? Ilmu Allah. Ya? Itu bandingnya. Dia jauh dah bezanya. Yang dia lekat pada jarum tu banyak ke sikit? Sikit benda. Yang dia dalam laut tu punya banyak. Itu perbandingan antara ilmu kita dengan ilmu Allah Ta'ala, ya. Alright, akan datang kita akan sambung lagi, ya. Nah, itu dulu. Iaitu di arah tadi, ya. Nah, menyerupainya dan tidak ada seumpamanya sesuatu apapun dan dia tidak serupa dengan apapun. Nah, nanti kita baca dan sesungguhnya dia tidak terbalas. Kita baca, ya. Faham ni? Udah ke belum? Udah ke belum? Ada yang nak lagi? Sampai pukul 5 nak? Sebuah lah, ya. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga nak tanya. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Nah, mana cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Ya. Hari ini berapa bulan? 14, ya? Alright, sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.